Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asri bin Wahid dengan nombor matrik 10 DLS 20F 2060. Saya dari kelas DLS 2A. Berdasarkan soalan 11 tentang peimarahan masjid, para ulama ada membincangkannya. Sebelum dibincangkan lanjut tentang hal itu, eloklah dilihat maksud mengimarahkan masjid. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar disebut makna imarah masjid iaitu membinanya, membersihkannya, memberi perkhidmatan kepadanya selain daripada tujuan ibadat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nur ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adina lahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Maksudnya ialah hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah, supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Syarat utama peimarahan masjid ialah orang yang terlibat mestilah orang Islam. Orang kafir tidak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab jahiliah sebelum ini mengimarahkan Al-Masjid Al-Haram dengan memberikan khidmat, memberikan minum kepada jemaah haji, dan mereka yakin mereka melaksanakan tugas besar. Walhal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal luaran sahaja. Mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan masjid itu dibina, iaitu untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Sebab itu Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 19, Aja'altum sikhayatal haji wa imaratal masjidil harami kamman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Maksudnya, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Al-Masjid Al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan serta berjihad pada jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Itu pengenalan yang pertama. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan faktor-faktor untuk mengimarahkan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Izzuddin bin Muhammad Zaini, nombor matrik 10 DLS 20F 2056. Pada hari ini saya akan mengulaskan sedikit sebanyak tentang langkah atau cara mengatasi untuk mengimarahkan masjid sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid merupakan syiar dan menjadi hak bersama masyarakat Islam. Oleh itu, kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan di masjid. Antara cara mengimarahkan masjid termasuklah menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadah. Seterusnya, mengajak orang ramai mengimarahkan masjid melalui kuliah-kuliah keagamaan. Selain itu juga, pemimpin-pemimpin masyarakat seperti ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa kampung, ahli-ahli persatuan, wakil-wakil rakyat dan seumpamanya turut sama mengimarahkan masjid. Dengan itu, mereka akan jadi ikutan anggota masyarakat dalam mengimarahkan masjid.
malah orang ramai juga akan turut mengikuti cara dan jejak langkah pemimpin mereka. Justerunya, kepimpinan masjid hendaklah bertanggungjawab memperkasakan pengimarahan dari sudut kebersihan dan keceriaan masjid. Contohnya, pihak bertanggungjawab seperti ahli jawatankuasa masjid mengadakan gotong royong di kawasan masjid dalam masa sebulan sekali. Ini kerana masjid merupakan sebagai tempat beribadat maupun majlis-majlis keagamaan supaya orang ramai lebih selesa dan persekitaran sekeliling. Oleh itu, melibatkan para remaja dalam kepelbagaian pengimarahan juga dapat menarik minat mereka untuk mendekati masjid. Walaupun ianya sukar, masjid adalah tempat penyatuan masyarakat, bukannya perbalahan ataupun perpecahan. Jalinan kesatuan dan tanggungjawab bersama anggota masyarakat dan para remaja juga untuk mengukuhkan hubungan silaturahim dan dapat mengeratkan hubungan ukhuwah sesama Islam. Di masjid jugalah persaudaraan tanpa mengenal usia dapat dijalin dengan berkesan. Perpaduan ini dijalinkan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, mewujudkan bilik bagi musafir. Hal ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa, usaha ini juga dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat. Akhir sekali, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riadah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afif Azwan bin Muhammad Asri, nombor metrik 10DLS 20F2036, akan menerangkan pengajian agama secara online akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Kesan pengajian agama secara online akibat Perintah Kawalan Pergerakan telah menyebabkan bilangan orang ke masjid dihadkan oleh kerajaan. Ini kerana masjid tidak lagi dipenuhi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana bagi mengurangkan penyebaran wabak dan wujud kluster baru dalam negara. Oleh itu, telah memberi kesan dan impak besar kepada umat Islam untuk ke masjid bagi menunaikan solat dan ibadah lain. Antara kesan pengajian agama secara online menyebabkan orang ramai lebih selesa dan menganggap ia lebih mudah tanpa perlu ke masjid lagi bagi menimba ilmu. Pengajian agama secara online adalah impak daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah menyebabkan bilangan umat Islam dihadkan di masjid. Sebahagian masyarakat menganggap garis panduan dan prosedur operasi standard iaitu SOP membabitkan kegiatan agama sebagai menyusahkan dan tidak patut dilakukan kerana bertentangan dengan syariat Islam. Kesan daripada ini, di masjid telah wujud SOP-SOP yang perlu dipatuhi umat Islam, yang juga menyebabkan timbul pungutan orang ramai yang tidak selesa dengan norma baharu bagi menunaikan ibadah di masjid. Terdapat juga masjid yang tidak beroperasi kerana terpaksa dihentikan, sedangkan premis dan aktiviti ekonomi terpilih dibenarkan beroperasi. Larangan ini menimbulkan rasa tidak puas hati kepada mereka yang terbiasa solat berjemaah dan menjadikan masjid tempat pertemuan dengan rakan sekaliah serta pusat aktiviti keilmuan. Selain itu, orang ramai juga gelisah untuk ke masjid kerana risau akan penyebaran wabak dan memilih untuk melaksanakan pengajian agama melalui online. Hal ini demikian, masjid telah kurang terima tetamu apabila masjid dibuka semula selepas Perintah Kawalan Pergerakan tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Wajdi bin Muhammad Rafidi. Nombor metrik saya 10DLS 20F2054. Hari ini saya akan membincangkan soalan 2 iaitu faktor mengapa kita perlu mengimarahkan masjid dan surau-surau. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid menjadi tempat menunaikan ibadah dan juga tempat pengajian Al-Quran. Hal ini membuktikan masjid mempunyai kedudukan yang tinggi bagi umat Islam pada zaman itu. Namun masyarakat pada masa kini terlalu sibuk dengan urusan dunia, lalu tanggungjawab mengimarahkan masjid
kian dilupakan. Secara umumnya, pengimarahan masjid hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut. Yang pertama, pengurusan dan pentadbiran. Kedua, ibadah dan akidah. Ketiga, kebajikan dan komuniti. Keempat, keilmuan dan pendidikan. Yang kelima, kebersihan dan keceriaan. Untuk menarik jemaah-jemaah agar memenuhi masjid serta surau-surau. Berdasarkan kenyataan ini, pengimarahan masjid perlu difahami dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh. Sebagai contoh, perancangan dan usaha untuk melahirkan generasi pelapis yang mampu meneruskan tugas seorang imam, bilal dan siap hendaklah diperkasa dan dilihat sebagai suatu bentuk pengimarahan masjid yang sangat penting dan relevan pada hari ini. Dari sudut penyampaian ilmu dan maklumat, masjid hendaklah terkehadapan dalam membincangkan isu-isu semasa yang menyimpan daripada ajaran Islam yang sebenarnya seperti isu kumpulan militan Daesh, Syiah dan sebagainya. Di samping itu, selain pengimarahan yang telah disebutkan sebentar tadi, pimpinan masjid hendaklah bertanggungjawab memperkasakan pengimarahan dari sudut kebersihan dan keceriaan. Dalam hal ini, masjid sepatutnya muncul sebagai tempat yang paling bersih dan berjaya melahirkan umat Islam yang cintakan kebersihan atau cintakan alam. Akhir sekali, setiap kita diberikan peluang untuk mengimarah dan memakmurkan masjid mengikut kemampuan dan keupayaan masing-masing. Gunakanlah segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid, sama ada dengan kuasa, harta-harta, waringit dan kepakaran yang dimiliki. Siapapun jua kita, sama ada sebagai pengerusi atau ahli jawatan kuasa, karya imam, bilal, siap maupun anak jemaah, semuanya mempunyai peluang yang sama rata untuk mengimarahkan rumah suci Allah. Ada sejadah yang usang, lalu kita hadiahkan sejadah yang baru, maka itulah maksud imarah. Ada daun yang gugur di lantai masjid, lalu kita membuangnya, maka itulah sekecil-kecil makna imarah. Sekian, terima kasih daripada saya. Kesimpulannya, masjid merupakan rumah ibadah bagi umat Islam dalam mengerjakan solat dan majlis keagamaan serta pusat aktiviti sosial umat Islam. Masjid adalah sebuah institusi ibadah yang sepatutnya berkembang sejajar dengan arus perkembangan zaman dan memainkan peranan di dalam kehidupan masyarakat Islam. Sebagai sebuah institusi membina kemajuan ummah, mengimarahkan masjid pula adalah tugas yang berkait rapat dengan konsep kejadian manusia untuk melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar. Justru itu, setiap individu Muslim seharusnya menunjukkan iltizam supaya memastikan pengurusan masjid berfungsi sebagai pusat ibadah dan pembangunan ummah. Selain itu, pentadbiran dan pengurusan masjid perlulah dikemas kini, terutamanya mekanisme yang bercirikan profesionalisme dalam segenap sistem pengurusan dan pentadbiran masjid. Ini adalah kerana pembangunan dan kecemerlangan ummah bermula dari sejauh mana berkesannya penggerak dalam melaksana pengurusan masjid. Generasi masa kini juga perlu lebih menghargai masjid, bukan kerana masjid merupakan tempat aktiviti keagamaan yang dijalankan sahaja, tetapi masjid juga merupakan sebuah institusi ilmu yang penting. Masjid akan memberi impak yang positif kepada masyarakat, seperti mendekatkan jurang antara kaum, mengukuhkan ukhuwah serta mengeratkan tali silaturahim. Menyedari akan hakikat ini, masyarakat muda khususnya perlu memainkan peranan penting dalam mengimarahkan masjid agar menjadi sebuah tempat yang serba boleh dan dapat menyumbang dalam pembangunan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi ma amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa laha fa'sa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maksudnya ialah bahwasanya yang layak memamurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Sekian dari saya, Muhammad Asri bin Wahid. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian anda.